DJJ 1002 Mechanical Workshop Practice. Bengkel Gegas. Video tutorial ini akan menerangkan kepada anda tentang asas ilmu pengetahuan bengkel gegas. Video ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah pengenalan yang terdiri daripada peraturan asas menggunakan bengkel gegas. Bahagian seterusnya adalah mengenai projek gegas di mana anda akan diajar tentang objektif projek gegas, peralatan yang digunakan dalam projek gegas serta proses atau prosedur kerja menggegas. Peraturan asas penggunaan bengkel gegas. Pertama, pelajar dilarang menggunakan bengkel gegas tanpa pengawasan dan kebenaran dari pengajar atau penjaga bengkel. Kedua, pelajar dikehendaki memahami kesemua kaedah penggunaan alatan dan mesin sebelum menjalankan sesuatu operasi. Ketiga, sila berpakaian kemas dan bersesuaian untuk masuk ke bengkel, seperti yang tertera dalam gambar rajah berikut. Keempat, sila ambil perhatian terhadap papan tanda keselamatan dan pelan kecemasan yang terdapat di sekitar bengkel gegas. Kelima, sila berikan perhatian sepenuhnya kepada arahan dan peraturan yang diberikan oleh tenaga pengajar atau penjaga bengkel. Keenam, jangan meneruskan kerja atau mengendalikan alatan dan mesin sekiranya anda kurang faham dengan cara penggunaannya. Sila berhubung terus dengan tenaga pengajar atau penjaga bengkel untuk kepastian. Dan yang terakhir, sila kemas dan kembalikan kesemua peralatan dan mesin yang digunakan selepas selesai menggunakan bengkel. Objektif projek. Anda dikehendaki menghasilkan dua bahan kerja berbentuk U dan juga berbentuk T berdasarkan ukuran yang diberi. Bahan asas yang digunakan bagi menghasilkan projek ini adalah besi. Sebelum memulakan projek, anda dinasihati agar memahami dan meneliti bacaan ukuran yang diberikan secara terperinci. Sila berhubung dengan tenaga pengajar atau penjaga bengkel sekiranya anda menghadapi kesukaran untuk memahami bacaan ukuran projek yang telah ditetapkan ini. Peralatan menggegas. Secara asasnya, kesemua peralatan yang digunakan dalam bengkel gegas dapat dikategorikan kepada 5 kumpulan iaitu peralatan mengukur, peralatan menanda, peralatan mengapit, peralatan memotong dan yang terakhir ialah peralatan memutar. Bagi peralatan mengukur, terdapat 6 alatan yang digunakan. Pertama ialah angkuh vernier. Kedua ialah tolok tinggi vernier. Seterusnya, sesiku L. Plat sudut. Plat permukaan. Dan yang terakhir, tolok perasa jejari. Kategori seterusnya ialah peralatan menanda yang terdiri dari 4 jenis alatan. Pertama ialah pengarit. Kedua ialah penebuk pusat. Ketiga ialah tunggul bonggol bulat. Dan yang keempat ialah andas. Kategori ketiga ialah peralatan mengapit. Hanya satu alatan utama yang digunakan iaitu ragum meja. Kategori keempat ialah peralatan memotong yang terdiri daripada pengikir, gergaji besi, pahat sejuk,
Dan yang terakhir, mesin gergaji. Kategori yang terakhir ialah peralatan memutar yang terdiri daripada mata ulir, pemegang mata ulir, mata gerudi besi, dan mesin gerudi meja. Seterusnya, kita masuk kepada proses kerja menggegas iaitu langkah-langkah bagi menyelesaikan projek gegas. Langkah yang pertama ialah mengukur bahan kerja. Okay, kita akan buat satu projek menggunakan plate besi yang mana projek kita akan dihasilkan seperti ini. Okay, daripada plate besi, letak dan kita akan hasilkan projek seperti ini. Okay. First, kita kena ada plate besi. Di mana dimension plate besi ini telah diberi, iaitu di sini adalah 48, lebar dia 48, okey, dan panjang dia adalah 79. So macam mana kita tahu lebar dia dan lebar dia 48, panjang dia 79, kita pakai vernier caliper. Ini adalah vernier caliper. Vernier caliper ni tujuan dia untuk mengambil ukuran panjang dan juga lebar. Proses kedua ialah memastikan dua permukaan tepi bahan kerja adalah bersudut tepat. Plate besi yang 4 segi ni, kita akan dapatkan ukuran, untuk dapatkan ukuran 23 dengan 72. So, macam mana nak dapatkan 23 dan 72? Kita kena cari 90 degree angle dahulu. Macam mana nak dapatkan 90 degree angle? Kita gunakan workbench dan letakkan plate. Pastikan plate besi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah disebabkan oleh kebisingan dan kenyaringan yang akan dikeluarkan semasa kita menggunakan file. Cara-cara untuk file, pegang di sini di hujung file dan satu lagi pegang di hulu file. Kemudian kita tolak dia secara lembut. Kita file pada permukaan sini. Okey dah. Pastikan 90 degree angle terbentuk antara permukaan atas dan juga sisi. Penggunaan L square digunakan untuk memastikan plate besi kita berada pada 90 degree angle. Teknik berikut boleh digunakan bagi memastikan kedua-dua permukaan adalah bersudut tepat. Sudah mula. Ini adalah sebelum 90 degree angle. Ada nampak cahaya kan? Ada. Okey, itu adalah belum dapat 90 degree angle. Okey. Proses seterusnya adalah menanda bahan kerja. Dapatkan 90 degree angle, kita akan potong dia supaya dia akan jadi 72 dan 23. Untuk memotongnya, kita memerlukan vernier height gauge dan juga angle plate.
So, letakkan yang 90 degree angle tadi, jadikan dia sebagai base. Base untuk kita buang yang bukan 90 degree angle tadi. Guna vernier high gauge dan settingkan kepada 72. Pastikan plate besi rapat kepada angle plate. Dan kita boleh gerakkan untuk menanda. Buat kepada dua side. Belakang, kemudian untuk dapatkan 23. Konsep penggunaan vernier high gauge adalah sama seperti vernier caliper. Seperti biasa, kita kena buat depan dan juga belakang. Langkah keempat ialah melakar reka bentuk projek di permukaan bahan kerja. Ini ke sini adalah 46, sini ke sini adalah 72. So, untuk dapatkan garisan, untuk dapatkan T, kita kena buat satu garisan bahagi dua yang 46 punya. Macam mana nak je lah. So, gunakan penggarik untuk tandakan garisan. Ke sini adalah 18. Same goes, sini ke sini 18. Kemudian tanda bahagian yang memerlukan kerja penggerudian menggunakan penebuk pusat dan tunggul bonggol bulat. Gerudi bahagian yang telah ditanda menggunakan mesin gerudi meja. Langkah seterusnya ialah memotong bahagian yang berkaitan berdasarkan reka bentuk yang telah ditanda menggunakan gergaji besi. Proses ke-8 ialah mengikir bahagian yang berlebihan bagi mendapatkan ukuran yang tepat dan menghasilkan permukaan bahan kerja yang licin. Kerja-kerja finishing. Kerja-kerja finishing. Dan layangkan file. Permukaan yang tak sama, dia akan ada tanda kapur. Maksudnya permukaan tu
dia tenggelam. Secara layang. Jadi tu. Kalau sepatutnya kalau ada ahli lagi, cari yang ahli lagi lah. Ni, lalas sekali dia tak akan nampak garis-garis. Kalau kita tekan finishing, yang contoh dia dah nampak garis. So kalau kita buat layang, kalau dia sabar lagi, dia buat layang tu nampak macam cermin. Langkah seterusnya ialah menghasilkan bentuk melengkung pada bahan kerja. Bagi menghasilkan bentuk melengkung pada bahan kerja, lakaran lengkung hendaklah dilarik atau dilukis pada kawasan yang hendak dibentuk. Sekarang kita gunakan fillet gauge untuk buat fillet. Sekarang ni kita tengok dia punya nombor 10. 10 ni adalah 10 mm untuk fillet. So, letak di sini. Pastikan berada Kemudian, kikir kawasan yang memerlukan bentuk melengkung menggunakan pengikir. selepas dapat tadi. Okey, ini adalah final product yang setelah dikikir untuk dapatkan surface yang bersinar. Proses yang terakhir ialah menghasilkan bentuk alur di dalam lubang yang ditebuk sebelum ini menggunakan mata ulir dan pemegang mata ulir. Mata ulir akan dimasukkan ke dalam lubang yang dihasilkan dan diputarkan menggunakan pemegang mata ulir. Proses membuat alur memerlukan 3 mata ulir yang berbeza tahap. Tahap mata ulir yang pertama tidak mempunyai bentuk alur di permulaan mata bagi memudahkan proses membuat alur pada peringkat awal. Bentuk alur akan semakin rapat ke permulaan mata pada peringkat yang seterusnya. Terima kasih kerana memberi perhatian yang sepenuhnya pada video pembelajaran ini. Bagi segala persoalan dan pertanyaan tentang bengkel gegas, sila hubungi tenaga pengajar atau penjaga bengkel.